Pengerusi, saya nak sambung dengan program transformasi ekonomi ETP yang disebut berulang kali. Dan saya nak sebut di sini bahawa pertamanya pemandu. Ini sebenarnya projek pemandu. Ya. Pemandu sasar untuk mencapai pelaburan berjumlah 1.4 trilion ringgit. Ya. 800 bilion ringgit pelaburan dalam entry point project atau EPP dan 600 bilion ringgit dalam 60 peluang perniagaan yang dikenal pasti dalam Economic Transformation Program Roadmap Report. Bila diamati daripada 1.4 triliun ringgit yang disasar hanya 1.176 bilion ringgit pelaburan yang dicapai atau 12.5% daripada yang disasar. Ini angka berdasarkan unjuran pemandu, 12.5% sahaja yang dicapai. Untuk mencapai sasaran pelaburan 1.4 trilion ringgit menjelang tempoh ETP tamat, pemandu perlu menjana pelaburan 153 bilion ringgit setahun. Saya bangkitkan perkara ini nak menunjukkan bahawa menyerahkan kepada pemandu dengan unjuran yang amat tidak realistik sama seperti apa yang kita dengar penjelasan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pagi tadi tentang SPBA. Ya. Serah kepada konsultan, beri unjuran, beri keterangan, kemudian bila diteliti nampak sangat bukan sahaja tidak munasabah, tidak realistik, tetapi malah membebankan dan tidak melayani tuntutan bukan saja QPEX tapi pegawai-pegawai kerajaan umumnya. Sebab itu saya mahu hal ini teliti. Umpamanya kalau kita teliti 176 bilion ringgit yang disebut, 55% tertumpu hanya kepada dua projek, iaitu MRT dan Petronas Rapid, di mana 53% tertumpu kepada satu NKAA, iaitu Petroleum, Gas dan Tenaga. Jika berdasarkan roadmap NKAA ini, projek penjanaan kuasa nuklear EPP 11 dianggar menyumbang 21.3 bilion, Petronas 18.4 bilion. Maknanya kalau terlaksana nanti, maka ETP tertumpu hampir keseluruhannya kepada sektor petroleum, gas dan tenaga. Dalam sektor bukan petroleum, hanya 3 projek, MRT, Tukar, projek transformasi Kedai Runcit, dan Karambunai Integrated Resort yang menyumbang ikut unjurannya. Ya. Ini pemandu ini dia memang khayalannya tinggi sekali. Ya. Dia menyumbang 52 bilion ringgit, termasuk projek transformasi Kedai Runcit. Boleh sama-sama puluh-puluh bilion. 2/3 daripada EPP bukan petroleum. NKEA Greater Klang Valley menyumbang kepada Greater KL atau Klang Valley menyumbang 40 bilion ringgit. Setengah daripada NKEA. NKEA bukan petroleum, gas dan tenaga. Ya. Kelapa sawit, pertanian tentulah tercorot ke bawah. Perkhidmatan perniagaan dan kewangan yang amat penting untuk menjana pekerjaan berpendapatan tinggi tidak ada perkembangan langsung, walaupun pemandu menganggarkan ia akan menyumbang 121 bilion ringgit. Pengerusi, saya tidak mempertikai beberapa kejayaan yang diumumkan. Ya. Saya persoalkan kewajaran kita berpandu kepada suatu unjuran yang tidak munsabah dan terlalu lari dan menyimpang daripada sasaran. Ini yang saya tekankan. Ya. Contoh yang saya anggap tidak munsabah. Unified Malaysia Sale EPP 11 di bawah NKEA Kedai Runcit mengikut roadmap EPP dijangka menjana pelaburan 4.7 bilion ringgit. Ini bunyi itu memukau.
kalau istilah-istilah. Ya. Jadi orang baca bunyinya, tapi bila pelaksanaan itu tidak. Dan kalau diteliti betul-betul, saya tidak fikir kabinet harus melulukan seperti mananya SPBA. Beban rakyat, beban pekerja, tidak adil, tapi lulus juga. Bila riuh, baru tahan. Ini sekarang ini, bila kita bangkitkan, tidak dengar, tapi bila setelah setahun, 2 tahun, ternyata ia tidak dapat catat 10 atau 5% daripada sasaran. Contoh kedua, untuk menarik 100 syarikat paling dinamik di dunia di bawah NKAA, Greater KL Klang Valley dan EPP Invest KL memerlukan pembiayaan 82.2 bilion ringgit. Ya, maknanya untuk satu syarikat, ya, kita nak tarik 100 syarikat. Kalau kira maknanya satu syarikat harus melabur sebanyak 820 bilion ringgit. Tetapi satu syarikat yang masuk, Schlumberger, mengumumkan pelaburan hanya 268 juta ringgit. Ya. Contoh ketiga, pelaburan 10 bilion memerlukan 2.8 juta pelancong melawat setahun untuk balik modal. 2.8 juta untuk satu resort. Ini melebihi jumlah ketibaan penumpang di seluruh sepanjang tahun di lapangan terbang Kota Kinabalu. Jadi sebab itu kita minta supaya beberapa projek ini bukan saja perlu penelitian, tetapi bergantung kepada usul pemandu dengan jumlah konsultan, mengenepikan pegawai-pegawai kanan kerajaan yang telah menunjukkan keupayaan mereka selama ini, tidak akan membantu kerana kefahaman mereka tentang tahap keupayaan kita tidak sama. Ya. Sebab itu saya syorkan seperti Bernani Sukan tadi, seharusnya mengambil kira input dari kerajaan dan perkhidmatan awam sendiri dalam perencanaan ekonomi sedemikian rupa. Ya. Soalan yang sangat relevan ialah projek-projek mega yang dilaksanakan setakat ini, MRT, Lebuh Raya, Petronas. MRT 123 mendalam belanja 45 bilion ringgit melalui penerbitan bond oleh MRT Corp yang dijamin oleh kerajaan. Siapa yang peroleh manfaatnya? Syarikat mana? Apakah ada tender yang melibatkan lebih ramai dan juga konsep yang boleh memberikan pengagihan yang adil? Lebuh Raya Kidex, Kinrara Damansara, harga 2.2 bilion ringgit. Itu terus kepada keluarga bekas Ketua Hakim Negara. Projek Rapid Petronas melibatkan kebanyakannya Kencana Petroleum, keluarga bekas anak Perdana Menteri. Jadi sebab itu penyertaan sektor swasta dianggap perlu. Tetapi sektor swasta ini, termasuk Bumiputera, tidak haruslah dihadkan kepada beberapa keluarga tertentu. Itu dalam isu program transformasi ekonomi yang ternyata ada beberapa kelemahan, terutama dari sudut perencanaannya. Saya tahu dalam ucapan-ucapan ahli-ahli yang berhormat, semuanya puji. Tapi saya minta juga teliti tentang unjuran pemandu itu betapa realistik atau tidak. Saya kira untuk kerajaan Malaysia, bagi kerajaan, sepatutnya rojok juga kepada unit perancang ekonomi, perbendaraan, bank negara. Pada tradisinya begitu, dan saya fikir ada keupayaan mereka untuk memberikan unjuran, walaupun lari sedikit tetapi lebih realistik. Tidak semuanya tepat dulu pun, saya akui. Tetapi tidaklah lari sampai ratus bilion seperti mana yang diunjurkan oleh konsultan-konsultan terpilih, dibayar puluh-puluh juta dan memberikan gambaran yang sedemikian rupa.